Israel ni mengatur perang ke atas Iran ni adalah bagi melaksanakan penaklukan penuh ke atas kata. Dengan mencederakan Iran untuk berada dalam keadaan yang sangat terkuat. Perang ni atas sebab mencederakan Iran dalam keadaan proses pemulihan di Iran tak boleh dibiar lama. Sebab Iran ni memerlukan setahun ke 2 tahun untuk pulih. Inilah masa yang terbaik untuk ambil Gaza. Dan dia bukan Amerika saja. Perang ni saya tengok kala 58,000 yang edisi saya hantar selepas tamat kabinet meeting mereka ke pukul 6 pagi tadi waktu Malaysia. Ada kemungkinan lah pelancaran operasi akan buat di tepi barat. Masa perang ni bermula, di line ada 637 hari berhenti daripada mula perang. Dan petang semalam kita aktif mengenai potensi ceasefire ni akan berjaya. Malam tadi pukul 9 kita aktif mengenai potensi ceasefire ini akan datang. Ada 2 trajektori, kita ambil ke picah kata trajektori kemungkinan akan berjaya. Dan belah malam kita bincang kata kemungkinan akan gagal. Tapi kita tengok pada perkembangan pagi ni mustahil ceasefire nya kerana kabinet Israel yang besar pada pukul 10 malam. Apakah itu kita ni udah perlukan kita baru intai daripada platform media Israel, terutama daripada Time of Israel, daripada Icons, daripada I24, bahawa dalam usaha sebenarnya saya meluluskan peruntukan dan arahan untuk mengumpulkan 54,000 orang tentera mereka di bawah kerajaan tenaga. Dikata serangan akan dilancarkan bagi penangkap penuh Gaza pada hari Selasa selepas bernetral bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Jadi itu yang terkini kerana pagi tadi tim saya bawa hantar saya orang duit. Saya dah tengok keputusan yang dibuat malam seperti harapan untuk melihat ceasefire yang kita doakan begitu panjang untuk dicapai pada hari Senin. Titik sama sekali. Itu beribat paling terkini kita update sehari pukul 5 petang, pukul 9 malam, dalam 1 jam 15 minit, tapi malam 1 jam 1 jam setengah setiap hari. Tata dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling penting saya ingat waktu Harry jemput adalah mereka cakap mengenai perang 12 hari iaitu perang di antara Iran dan Israel, ataupun kita boleh sebut perang 12 hari bujuk pada nama yang dinamakan oleh Donald Trump. Maka ramailah orang mula bertanya, ramailah orang mula berpuja kembali seolah-olah apakah perang ini adalah satu perang yang mempublikkan busuk kita yang disebut kalau tanya secara umumnya. Kalau kita buat kajian rambam di Malaysia ni, secara umumnya Syiah ni lebih musuh daripada Bani Israel secara umum lah. Dalam mentaliti orang lain nanti saya akan cerita kenapa senario tahun 79 di bawah doktrin yang dibentuk oleh Amerika Syarikat, dan doktrin ini kemudian mempengaruhi kita lah. Tinggallah kita kemudiannya melihat bahawa kedudukan Syiah ini jauh lebih berbahaya daripada pendudukan Bani Israel. Walaupun tuan-tuan adalah orang-orang yang habiskan waktu banyak di masjid dan habiskan waktu banyak di kalangan ahli agama, tapi oleh kerana ilmu wahyu yang kita pelajari kita tak seimbangkan dengan apa dipanggil ilmu akli, yang mana ada perbincangan panjang kajian yang telah dibuat oleh Herman Rashkar Warmock tentang empirical barat adalah meneliti kekuatan logik yang diperkenalkan oleh Al-Imam Ghazali, manakala orang Islam ni kekal dengan kekuatan wahyu yang diwarisi daripada pengajian ulama dan sekolah pondok, yang mana dalam tradisi pembentukan ilmu wahyu ni kebanyakan daripada kita menurut ilmu akli. Jadi perbincangan yang paling besar yang menjadikan perang Iran dan Arab Israel kurang dipahami adalah kerana pergerakan ilmu wahyu yang begitu besar, yang menjadikan ramai orang akan mula bercakap dalam konsep yang dipanggil sebagai tiada empirical. Kalau Imam Ghazali dalam buku dia yang masyhur, saya ada bawa buku dia ni, dalam buku dia yang masyhur yang ditulis oleh William Mambariwa, yang mengatakan kenapa Imam Ghazali ini kuat fikiran adalah kerana dia memiliki 4 asas pemikiran timur dan barat. Yang keempat mana diambil daripada Islam. Pertama adalah asas berfikir, yang kedua adalah asas merujuk kepada akidah Islam. Ketiga adalah asas memperkatakan akidah Islam walaupun daripada ilmu wahyu secara logik. Yang keempat kemudian Imam Ghazali
menyampaikan ilmu logiknya secara mantik. Berarti apabila orang Islam menolak ilmu logik dan ilmu mantik, jadi kita hanya kamu ada satu hujah, rujuklah kepada agama. Tapi bagaimana nak menyampaikannya dalam bentuk ilmu logik dan juga dalam bentuk ilmu mantik ni dah sampai tercuci dengan begitu kuat. Sebagai perkara yang paling mudah adalah perang Iran, mudahnya saya selalu banyak minta ustaz yang mau ujar. Saya dah sebulan minta ustaz yang mau ujar berhujang jenai kemunculan 70,000 darjat daripada kanan Isfahan. Untuk menjawab tiga persoalan yang saya kemukakan, sama ada ilmu wahyu yang diambil ini telah pergi rujuk kepada kedudukan ilmu empirikal yang ada, ataupun kita panggil ilmu logik dan juga ilmu semasa yang ada. Tuan-tuan dan puan, Iran ni adalah sebuah wilayah Parsi yang selama 800 tahun ditadbir oleh ulama-ulama Sunni dan kerajaan Khalifah Sunni. Ini pada tahun 700 Masihi. Itu kira-kira selepas 60 tahun wafat Allah ni. Ini adalah tanah yang dipentau oleh Khalifah-Khalifah besar hinggalah sampai ke abad yang ke-15. Jadi ini tanah yang ada 800 tahun akar umbi yang sangat kuat bagi masyarakat Sunni. Tetapi apabila sistem Khalifah Sunni yang bekerja dengan membentuk sistem Khalifah dipanggil pembahagian tanah-tanah yang sama rada untuk membentuk kuasa-kuasa Khalifah berdasarkan pembahagian kekayaan. Maka akhirnya adalah sebuah kerajaan Syiah yang pertama yang dipanggil Safavid, di mana Safavid ni adalah kerajaan yang ditubuhkan pada abad ke-16, 15 belasan ni sampailah ke abad 17 puluhan, 200 tahun. Bila Safavid datang, barulah dia menzagarkan pandangan Syiah di dalam pentadbirannya. Oleh kerana Safavid ni bersempatan dengan Empire Ottoman, ini kerana di abad 15 Osmania pun telah menjadi empire sangat kuat, maka ramailah orang Sunni ni meninggalkan tanah Safavid dan kemudian masuk ke dalam Empire Ottoman dan meninggalkan jadilah Parsi ini sebagai jadilah majoriti bagi orang Syiah. Kemudian naik pula sebuah lagi kerajaan di mana jatuhnya kerajaan Syiah Safavid naik pula kerajaan Asy'ari pada abad yang ke-18, 17-10 tu sampai jatuhnya mereka pada 1931 dan naik apa yang dipanggil Empire Iran moden. Pertanyaan yang saya sebut tentang hujah-hujah yang dikemukakan mengenai 70,000 pengikut dada yang akan muncul daripada tanah Isfahan. Isfahan ni saya dah bijak berjalan, saya ambil kampanye masa, saya berjumpa dengan ulama Syiah, saya berjumpa dengan ulama Sunni pada tahun 2002. Video Tablinah yang sangat mendalam meneliti tentang krisis perpecahan umat Islam. Malah kalau tuan-tuan pergi ke Isfahan, tuan-tuan menjadi orang Sunni paling selamat untuk berada di Isfahan. Sama ada tuan-tuan bersolat di masjid Sunni, tuan-tuan mengikuti kelas-kelas agama yang dianjurkan oleh orang Sunni, atau tuan-tuan mengisytihad di tengah jalan sampailah dalam masjid buat tuan-tuan dalam orang Sunni. Kan ada masalah. Secara purata saya tunjuk pada tuan-tuan, Iran ni adalah sebuah negara yang ada 90 juta penduduk. Tiada data yang paling tepat untuk mengukur kedudukan orang Islam, tapi CIA mengkaji. Kalau saya tengok data umum, mereka menyebut 5-10%. Jadi kita kata 9 juta lah orang Islam. Data yang paling tepat lah 4% lebih yang diteliti oleh CIA menggambarkan ada sekitar 7 juta orang Sunni di dalam tanah Syiah. Tak pernah berlaku dalam pemerintahan Syiah sama ada daripada Empire Safavid, Empire Asy'ari, atau sampai kepada Empire Syiah moden, sampailah kepada Empire Syiah Revolusi, bahawa berlaku pembunuhan, penindasan, penghinaan ataupun penghapusan bagi orang-orang Sunni. Orang Sunni ni juga adalah orang yang berada di kota Isfahan yang saya sebut tadi. 30,000 mereka yang akan menjadi pengikut Dajjal diulang-ulang hanya kerana Isfahan, Iran adalah Syiah tanpa kita melihat populasi. Sekiranya orang Syiah nak mengatakan bahawa 70,000 orang ni kemungkinan adalah orang Sunni, ya. Kerana orang Sunni berada di sana 250,000 orang. Daripada 2,3 juta penduduk Isfahan, tempat yang paling makmur bagi tuan-tuan adalah tuan-tuan bermazhab Sunni itu berada di sana. Sama ada tuan-tuan yang bersolat sebagai orang mengembara, ada tuan-tuan nak berjumpa dengan ulama-ulama Sunni yang masyhur di Isfahan ni adalah selamat. Maka ujar-ujar yang menyebut tentang 70,000 dikala disindir balik orang Syiah, dia kata kamu juga ada 230 orang, itu 30,000 orang di sini. Dan ujar saya yang kedua, saya selalu minta pada ustaz yang berdukung ujian untuk melihat empirical.
Orang yang ada ilmu wahyu, dia berdialog dengan orang kita ni, orang yang kita disebut sebagai orang sekular. Kerana kita ni, sebab tu kita selalu mengatakan bahawa empirical tu bukanlah ilmu yang ditambil daripada barat. Islam ni datang dengan 4 pokok ilmu yang sangat besar yang mencerahkan dunia sampailah abad yang ke-16. 4 ilmu ni diasaskan oleh Hujjah Imam Ghazali dalam mana buku itu ada tulis dalam buku dia yang diteliti oleh seorang padri Kristian dan juga seorang ahli teologi yang sangat terkenal. Itu paling laris saya dua bagi membolehkan orang-orang kita ni meneliti di mana datang apa yang para kembangkan, yang kemudian saya berdiri di cakap pada tuan-tuan. Apa yang saya berdiri dan cakap pada tuan-tuan ni adalah ilmu yang 300 tahun kemudian dipecah daripada Ihya Ulumuddin, muka surat 144. Siapa yang dah beli Ihya Ulumuddin jilid Melayu tu 144. Di mana Imam Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin ni tentang pembentukan yang dipanggil sebagai ilmu kenegaraan, dan disebut juga oleh Ihya Ulumuddin dalam Ihya Ulumuddin muka surat 144 tu sudah diperkata berjumlah hadis yang begitu panjang disentuh mengenai apa juga ilmu kemasyarakatan. Cuma dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menentuk ilmu kemasyarakatan dan ilmu kenegaraan ini dalam bentuk yang tidaklah begitu panjang. Tapi bila dia wafat pada tahun 1111 Masihi di kampung halaman Dedictus Khorasan, maka 300 tahun kemudian lahir seorang lagi ulama, seorang lagi cendekia Islam yang sangat masyhur, jadi Ibn Khaldun, yang menulis 7 kitab dia. 6 sekarang ni dibukukan dalam satu kitab. Satu lagi adalah kitab yang paling masyhur yang dipanggil Muqaddimah. Ada terjemah nanti dalam bahasa Inggeris dalam tajuk Introduction. Dalam kitab ni disebut pada tahun 1377 kerana Ibn Khaldun ni lahir pada 1332. Kampung halaman dia Algiers. Kita tak sebut Algeria sebab Algeria diwujud pada era moden. Kemudian dia mengembara dan mengembangkan dunia ilmu dia di Kahirat, Mesir. Dalam Muqaddimah, kata Ibn Khaldun, satu perkara yang sangat melemahkan orang Islam ni adalah kerana ketidakfahaman dia kepada 3 perkara yang paling asas dalam membangkang syiar Islam. Pertama, kata dia, tidak ditekankan kita ni untuk faham bahawa kenalah kamu tentang anthropologi, iaitu perbezaan yang disebut dijadikan manusia bersuku-suku itu adalah kunci kepada ilmu anthropologi. Yang mana kami ni selalu bicara, kalau saudara pergi pada orang geopolitik ni, kita selalu bicara tentang ilmu anthropologi, bahawa manusia itu adalah satu makhluk peribadi yang terbentuk. Tapi kata Ibn Khaldun, kamu tak faham seorang manusia peribadi yang dengan ilmu yang terbentuk, kerana setiap manusia peribadi itu dibentuk oleh lingkungan, iaitu sosiologi. Itu yang kami pelajari dan kami ucap kepada tuan-tuan dalam meja akli yang kita bincang bagi mengungkapkan hujah wahyu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kata dia, kamu tak akan boleh mengenal seseorang tanpa mengenal masyarakat dia. Ini ketika tahun 1377, Ibn Khaldun sudah melihat kaedah menyebar dan meluaskan pandangan Islam ini seolah-olah ingin mengarabkan seluruh dunia. Yang mana kata Ibn Khaldun adalah rumit bagi Islam berkembang tanpa melihat bahawa dunia berubah daripada teras ke teras. Ini kerana pada abad yang ke-14 ketika dia menulis kitab ni di Kaira, dia telah melihat pertama adalah pengalaman keluarga dia sangat masyhur di Andalus, dan kemudian kerana ayahnya merasa peninggalan kaum keluarga Ibn Khaldun ni dah pun memajukan banyak pemanjat Andalus, maka dibawa oleh keturunan ini datang ke tanah Afrika Utara, itu mengembangkan pula ketertiban Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi fakta yang tuan harus lihat adalah di mana hujah mengenai kedudukan 100,000 orang Bani Israel yang berada di tanah Khorasan atau kita sebut Tanah Sembilan. Pada 1942, apabila gerakan Stern dan 2 lagi gerakan Israel sedang mengumpulkan orang-orang Israel nak balik ke tanah Israel. 1917 mereka adakan resolusi dengan James Balfour, dan kemudian dalam resolusi ini mereka berjaya menanamkan minat kepada golongan Yahudi Ortodoks. Sebab tu orang Yahudi terpecah 3 sampai sekarang. Yang dipanggil Yahudi sekular, Yahudi nasionalis, dan dipanggil Yahudi Ortodoks. Yang dalam kabinet yang pecah ni 3 tuan-tuan nak, kan saya jawab. Pecahan dalam Israel ini ada 3. Sekular ni pada dulu lah. Kalau saudara tengok Labour Party, Parti Likud, parti yang ada sekarang seperti parti Yesh Atik, ini dipanggil sekular Yahudi.
Inilah golongan yang paling penting, yang menjadi kecil dalam masyarakat Bani Israel, tapi paling berpengaruh. Yang kedua dipanggil Yahudi ultranasionalis, yang sekarang ini dipimpin oleh Baldaris Morris dan juga Itamar Ben-Gvir, Menteri Keuangan dan Menteri dalam negeri, yang menganggap bahawa tanah bumi Israel ini adalah milik bangsa Israel. Dia balik kepada tanah bumi Israel ini, balik pada bangsa Israel. Nak menghalalkan bangsa Israel inilah, maka dia pinjam pula pandangan golongan Yahudi sekular ni pula. Yang ini adalah tanah yang telah dijanjikan dalam ucapan Nabi Daud di atas bukit dia. Manakala Yahudi yang ketiga ini adalah daripada parti Syas yang ada 11 kursi, dan juga daripada parti United Torah Zedizak yang dipimpin oleh Moshe Gafni. Mereka ni pula adalah orang yang kemudian ni berpegang kepada tidak akan turut Mesiah ataupun wakil suci mereka pada ujung zaman selagi tanah Baitul Maqdis yang kemudian dia akan besar-besar lagi lah, tidak terhapus daripada adanya orang Islam. Ini 3 puak yang berada, dan mana kata penulis buku ni, sebagai kerajaan yang terburuk yang pernah ada di dalam Israel sejak Ben Gurion menubuhkan kerajaan pada 1948. Yang meliputnya adalah Profesor Noam Chomsky dan juga Profesor Ilan Pappé, 2 orang Yahudi yang dilahirkan di Haifa. Seorang dilahirkan pada tahun 23, seorang dilahirkan pada tahun 1960. Yang luar meninggalkan tanah Israel, kemudian yang menjadi orang yang menyokong Palestin. Profesor Ilan Pappé ini dikenali sebagai 10 profesor yang paling genius pada abadnya ke-20 kerana sumbangan dia dalam bidang standard linguistik ataupun perbahasaan linguistik. Tapi dia habiskan hayat dia lebih banyak daripada pengajar 10 bidang yang dia disebut genius, iaitu dengan berjuang selama 60 tahun untuk mengkali 202 buah universiti yang dirangkaikan di Amerika yang disebut sebagai apa dipanggil rantai Palestin yang paling kuat, daripada Columbia University, bagi UCLA University, bagi North Dakota University, sampailah kepada Christian Methodist University. Ni 202 universiti yang tuan-tuan lihat. Setiap kali ada kebangkitan untuk Palestin, maka universiti ini bergabung. Kekuatan kerja pro-Palestin universiti di Amerika dibentuk oleh Noam Chomsky. Kerana dia lahir di Haifa, kata dia dalam satu interview dia yang ketika dia masih sihat, sebab dia dah berusia 96 tahun tak sihat. Dan ketika perang mula berlaku, dia ditemui oleh seorang wartawan ajar dia kerana konsistensi dia dalam memperjuangkan boycott establishment essential, kerana dia punya pengikut yang ramai. Tuan-tuan dah tahu Francisca Albanese yang sekarang menjadi wakil tetap Majlis Keselamatan, wakil tetap Majlis Hak Asasi, yang menjadi wakil khas dalam memperjuangkan nasib Palestin. Ada seorang pelajar yang belajar di Pisa University di Itali dan kemudian pergi ke pengajian master kerana dia dipengaruhi ke soal Itali. Dia tak peduli apa pun tentang Palestin kecuali kerana dia dipengaruhi oleh Noam Chomsky. Siapa pun tak tahu Filipe Laparani kenapa dia tidak meletakkan jawatan, ditekan segala macam. Dia adalah seorang Itali yang dipengaruhi oleh Noam Chomsky. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat budaya Vatikan, dan Itali ini kota Vatikan. Vatikan yang sangat perusak adalah Vatikan yang juga dipengaruhi oleh orang-orang Bani Israel yang pada asasnya menyokong Palestin. Ini saya nak tegur ni adalah kerana dalam Islam ni kita tak ada orang yang hari ni kita boleh kata berdiri lebih tinggi daripada Francisca Albanese atau berkucang dan memberi nyawa gede besar daripada Filipe Laparani. Bagi ni kita nak beritahu kerana kedua-dua mereka ini adalah datang daripada Christian Vatican yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan Kristian, kemudian dipengaruhi pula oleh golongan Bani Israel yang kemudian menyokong Islam, dan mereka ini berdiri sebagai awal paling ampuh kalau kita tengok tekanan yang diberikan kepada mereka ketika memimpin. Kami tak boleh keluar macam Filipe Laparani ini dah 2 kali cubaan untuk membunuh kerana dia adalah pemimpin bunuh yang menguruskan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Begitu juga Francisca Albanese. Dia bunyi C di belakang nama tu, kita panggil Francisca Albanese, tapi ke belakang saya dengar sebutan nama betul dia adalah Albanese. Seorang berusia 48 tahun yang menghabiskan 21 tahun. 21 tahun dia habiskan sebagai pejuang hak asasi yang memperjuangkan hidup dia untuk Palestin hinggalah dia dilantik sebagai ahli special rapporteur
kepada Majlis Hak Asasi untuk mempertahankan Palestin. Baik, saya habiskan bab ni dulu supaya kita boleh lihat ketika kita bertelika sama ada Syiah, sama ada apa gini, wayang ini apa, jalan-jalan terdepan dan jalan-jalan yang paling kritikal untuk membantu Islam secara praktis, secara empirikal, iaitu orang tak terlibat dalam pendapatan abuse kalau tak boleh menyelesaikan masalah. Berarti orang beragama yang nadi tinggi ni, dia berdebat tentang hal-hal agama hinggalah perdebatan tersebut menjadi panjang dalam konteks agama dan umat tak boleh begitu untuk panasi. Ini masalah yang terbesar. Perdebatan kita tentang Sunni dan Syiah dalam perang yang membabitkan pada, kita akan lebih banyak bercakap tentang bahaya Syiah. Hingga dah kata seorang ulama Lebanon yang sangat masyhur, saya kunjungi dia 3 kali. Jadi pejabat saya bawa fangka kerana dia tinggal di sebuah kawasan bernama Saidan. Saidan ni adalah 8 km daripada garis air Sungai Litani. Waktu Said bom, dia adalah seorang ulama Sunni yang masyhur, Syekh Maya kamu. Kata dia pada saya, kalau kamu nak, kalau orang Islam ni berperang dengan Bani Israel, balik kata kepada orang Islam yang negara kamu bahawa Bani Israel ini telah menjadi Bani Syiah. Berarti mau nanti kau bakal akan marah saja dia. Tapi tuan-tuan pasti tak di mana bermulanya doktrin kebencian kita terhadap Syiah? Terbalik pada sejarah 1901. Apabila upaya Syiah mula memperkenalkan dipanggil konsep kesultanan, tapi mereka ada parlimen. Mereka lebih awal berjaya konsep sultan dan parlimen pada tahun 1934. Pada awal begitu, ketika Raja Shah Muhammad menjadi sultan, dia telah bersetuju. Ingatlah saya tunjuk map dia, saya tak tahu dekat mana TV ni ada. Tak boleh pasang. CV tak boleh connect. Tak boleh connect. Ni dulu boleh connect. Payah kalau tak tengok tadi. Okey, kita delang gambar tu tak. Pada tahun 1901, oleh kerana kedudukan Empire Safavid yang bertukar pada Empire Ash'arid ni, orang Pasir kita sebut, dia tak berada di bawah pentadbiran Ottoman. Dia tak ada. Ottoman ni hanya jatuh daripada tanah utara Afrika ni, bawa sampai ke seluruh tanah Jazirah Arab. Sebab tu Syiah Iraq adalah Arab, Syiah Iran adalah Parsi. Satu mazhab, dua bangsa yang berbeza. Syiah di Iraq adalah Arab, menggunakan bahasa Arab. Syiah di Iran adalah Parsi. Ketika Empire Ottoman dibentuk dan kemudian pada abad ke-15, saya cerita tadi kan, Safavid sampai Ash'arid ni 400 tahun adalah pertelikahan perang yang sangat besar. Kerana Ottoman pun tak pernah langgar masuk untuk memerangi orang-orang Syiah Safavid ataupun orang Syiah Ash'arid ni, maka hiduplah dalam keadaan yang tenteram hinggalah orang-orang Syiah ni membentuk politik mereka sendiri. Oleh kerana Empire Ottoman ni kuat dan berlaku revolusi industri. Tuan-tuan belajar revolusi industri 1780-an. Apa itu revolusi industri? Adalah penemuan kincir angin dan juga penemuan wak untuk menghasilkan jentera. Jadi revolusi Perancis ni telah menjadikan penghasilan padanan teknologi berasaskan kepada haram batu yang menghasilkan wak dan kincir angin yang menghasilkan hidroelektrik. Tapi pada 1880 telah ditemui minyak. 1880 ni ditemui minyak. Dan satu-satu kawasan yang ada minyak adalah di kawasan Asia Barat. Bagaimana British Petroleum berada? British tak ada satu sekat minyak. British tak ada pun 1 inci tanah dia ada minyak. Pada 1901, oleh kerana British tak boleh gerunding dengan negara-negara yang berada di bawah Ottoman. Berarti tanah Ottoman ni termasuklah ke tanah Jazirah Arab. Kerana masih lagi Ottoman belum jatuh pada perang ini. Maka orang British ni sedang mencari minyak kerana British adalah sebuah negara industri. Empire dia masih besar sebab British ni empire dia jatuh hanya selepas Perang Dunia Kedua. Maka orang British ni datanglah berunding dengan orang Parsi Muslim ataupun Iran Muslim ni kerana dia tak boleh langgar tanah Arab kerana tanah Arab masih berada di bawah Ottoman. 1901 maka Raja Muhammad Reza berstudi dengan mengatakan orang-orang British boleh menggali minyak dan menjual. Kerana dia belum tahu harga minyak, dia tak begitu faham tentang harga minyak, maka dia nak kekal neutral, tidak berada dalam blok barat dan tak berada dalam blok timur. Kerana waktu tu
Ottoman membentuk blok bersama dengan Jerman, membentuk blok sesama dengan Bulgaria untuk menekan blok barat kerana dah ada perpecahan ideologi. 1906, British Petroleum yang tak ada setitik minyak ni pun galilah minyak di Iran. Logik dia tanya British Petroleum ni, tak pernah sabarlah British ni tak ada pun satu titik minyak. Tapi British Petroleum ditubuhkan pada 1906 adalah untuk mendapatkan minyak di atas bumi Iran. 1906 bila British menubuhkan syarikat British Petroleum, lahirlah seorang pejuang orang-orang di Iran ni. Kerana Iran ni kuasa di raja, dia ada mati pentadbiran. Nama dia tu Muhammad Mossadegh. Jadi Muhammad Mossadegh ni adalah seorang Syiah yang kemudiannya bangkit dan menentang Raja Muhammad Reza ni, yang mengatakan bahawa minyak ni tak sepatutnya dipajak kepada British. 1901 tu Perang Dunia dah bermula, tahun 39 bermula Perang Dunia di Eropah. Okey, dalam Perang Dunia di Eropah, Perang Dunia Kedua ni telah bermula pun harga minyak meningkat dengan banyak. Pada tahun yang sama, negara-negara Arab dah jual minyak sebab dah jatuh Osmania 1917 ni. Osmania dah meminta negara-negara Arab menubuhkan negara mereka sendiri. Jadi mandat British ni dia kata kepada orang Yaman tubuhlah negara, orang Oman tubuhlah negara, orang Arab Saudi tubuhlah negara, Kuwait, Qatar tubuhlah negara, Bahrain tubuhlah negara, Iran tubuhlah negara. Maka negara-negara yang ditubuhkan di bawah peninggalan British dengan mengisytiharkan mereka merdeka daripada Empire Ottoman. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sejarah pembentukan negara-negara Arab Gulf sampailah negara-negara Arab di bahagian Afrika ni, kebanyakan sebahagian daripada mereka mengisytiharkan kemerdekaan mereka daripada Ottoman Empire. Oleh kerana negara-negara yang dimerdekakan oleh Ottoman Empire ni mulalah jual minyak sebab dia dah peta. Tak boleh ambil tanam minyak. Tapi perjanjian yang dibuat oleh Raja Muhammad Reza pada tahun 1906 ni telah menjadikan orang-orang British boleh mengambil minyak di atas tanah Iran ni secara pajakan. Maka bila Muhammad Mossadegh naik sebagai pemimpin yang muda, dia menyerapkan ideologi bahawa minyak ini milik bangsa Iran. Minyak ini milik bangsa Iran. Hinggalah dia menang pilihan raya pada 1951 dan dilantik menjadi Perdana Menteri di bawah Sultan yang sama, Sultan Muhammad Reza. Apa yang dibuat? Dia batalkan perjanjian minyak dengan British Petroleum. Dia batalkan minyak dengan perjanjian British Petroleum, maka British dan Amerika menjadi sangat marah. Kerana satu, lepas Perang Dunia Kedua telah ada perlumbaan yang sangat besar di antara kuasa barat dan juga kuasa komunis untuk menguasai sumber yang paling penting dalam industri, iaitu minyak. 1951 bila Muhammad Mossadegh naik dan dia mempunyai sokongan ahli parlimen yang sangat besar dan telah mula menunjukkan keperluan kedudukan Kesultanan Shah Muhammad Reza ni, maka 1956 Shah Muhammad Reza telah meminta pertolongan daripada British dan Amerika untuk menggulingkan Perdana Menteri dia sendiri yang sangat besar pengaruh dia. Jadi 1956 satu pertemuan telah diadakan di Washington DC. Kalau boleh bacalah, kata hari bukan lagi rahsia. Maka Washington DC kata cara yang paling pertama adalah hantar pokok pentadbir Mossad dan salah satu masyhur untuk masuk dan mengendalikan operasi bagi mentadbir kebangkitan dan mengawal kedudukan Muhammad Mossadegh yang kuasa dan pengaruh daripada atas rakyat terlalu besar. Ini kerana British kehilangan minyak. Dan British berada sebahagian daripada empire yang dibagi berdekat dengan Amerika dalam pelupahan untuk menguasai ekonomi dan sumber minyak dengan Rusia. Bila 1956 Mossad masuk, dan kemudian CIA dan berada di sana, mereka berjaya menangkap dan menggulingkan, bukan raja, digulingkan Muhammad Mossadegh. Ini Muhammad Mossadegh adalah lelaki yang dilupakan. Dalam stream saya ni, kalau tak kosak pun ni, kita ada detail tentang Muhammad Mossadegh. Jadi 1951 apabila 1956 apabila British masuk dan juga CIA masuk, salah satu langkah yang mereka katakan, tangkap Muhammad Mossadegh di bawah akta penderhakaan. Maka jatuhkanlah dia hukuman mati. Di 1959 ni lah barulah bermula kerajaan monarki Iran tanpa rakyat. Jadi Muhammad Mossadegh ditangkap, dikulikan, satu perlembagaan baru dibuat. Perlembagaan ini telah membentuk apa dia panggil sebagai raja penuh di atas sistem monarki Iran, seperti mana British boleh berkesan raja-raja Arab nak binyah fintah dia kat raja Arab, kerana raja Arab adalah raja raja yang berkuasa penuh kan. Ya, jadi British tengok Amerika boleh beli minyak daripada Saudi, boleh beli minyak
daripada Bahrain boleh beli minyak, daripada Iraq dengan berunding dengan menggunakan satu puasa. Maka pasti yang kelapa Iran telah mempunyai puasa yang teragih, iaitu di antara puasa monarki dan puasa rakyat ni. Akhirnya tahun 59 setelah Muhammad Mossadegh ditangkap, ada sedikit ihsan pada dia dipenjarakan di rumah dia hingga dia wafat dah tahun 1974. Jadi 1959, oleh kerana British nakkan sapu rambak, kan masa rampasan kuasa, Muhammad Shah masih hidup, tapi tak boleh dicucuk itu kerana dia masih lagi seorang raja ortodok lama. Jadi bila British Mossad dan Amerika Syarikat melihat kedudukan Muhammad, dia tak boleh lantik anak dia. Itu dilantik Shah Reza Pahlavi walaupun bapa dia masih hidup. Naiklah Shah Reza Pahlavi pada 1959 dan dia tak apel sampai 1979. Kalau tuan-tuan baca 1400 tahun sejarah Hamka, 1400 tahun sejarah Islam yang dipendekkan oleh Buya Hamka, ketika Buya Hamka menulis dan menyusun buku 1400 tahun sejarah Islam, Buya Hamka kata ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang aku susun dalam buku ni hitam dan putih tentang sifat orang Islam supaya dia dibaca oleh orang selepas aku. Tahulah mereka sejarah Islam dalam padat, ringkas tanpa perlu menjadi sejarawan. Jadi susunlah. Jadi kami sebagai sejarah Islam 1400 tahun. Bukanlah pap demi pap demi pap demi pap demi pap. 1953. Tak ada satu pap tu. Buya Hamka mengulis mengenai Syah. Berarti dalam waktu tersebut, ketika belum ada lagi kebangkitan Islam, belum ada lagi ideologi dan juga doktrin daripada Barat, seorang ulama yang masyhur dan berpengetahuan luas di Malaysia, Buya Hamka menulis 1400 tahun sejarah Islam ni, tak ada cerita Syiah. Yang Buya tulis paling besar adalah peristiwa yang paling menyedihkan. Apabila Abbasiyah mengalahkan Muawiyah, kata Buya Hamka, dirapikan orang Muawiyah yang kalah. Datanglah, kamu dah kalah, tapi kamu adalah saudara Islam kan. Datanglah Majlis Makkah, kami akan raikan kamu dan kita kembali bersaudara. Maka orang Muawiyah keluarlah daripada persembunyian, datanglah ke Majlis Makkah malam yang dianjurkan oleh Abbasiyah, Sunni sama Sunni. Jadi di kota Damsyik tu masuk dan Dewan Makkah dia besar, ada 1,200 orang. Sisa daripada kota kedua kabilah dan orang berpengaruh di kalangan masyarakat Muawiyah yang berbaki. Abbasiyah kunci pintu dewan, dia sembelih. Maka kuah kepada nasi tersebut adalah darah orang Sunni dan orang Sunni yang disembelih kerana berebutan kuasa. Jadi dalam buku tersebut tak pernah disebut tentang bahaya Syiah pada tahun 1953 kerana doktrin Syiah ni belum ada. Bila doktrin Syiah bermula? Doktrin Syiah bermula apabila Raja Shah Reza Pahlavi naik pangkat tahun 1959, dia kuentas sampai tahun 1979. 20 tahun yang dia kuentas ni, dia balik perjanjian minyak ni macam awak asal balik asil lah. Kerana British kata, kerana Amerika kata, dan kerana Israel kata. Nanti saya cerita pula di bawah Shah Reza Pahlavi ketika Israel berperang dengan negara-negara Islam. Iran di bawah monarki ni menghantar bantuan kepada Israel. Kudu perang tahun 60, perang tahun 67 yang kita sebut perang Arab Israel, perang 4 negara Arab, di mana Gamal Abdul Nasir, Hafiz Al-Assad, kemudian King Abdullah atuh pada Raja Abdullah sekarang, King Abdullah Radul Husin, bapa ada Raja Abdullah sekarang, Abdullah II, Husin, Abdullah. Maka bila 4 negara Arab ni berperang, monarki yang dibina oleh British ni membantu Israel dalam perang tersebut dengan membekalkan begitu banyak sumber minyak dan membekalkan begitu banyak sumber persenjataan, menjadikan salah satu daripada sejarah yang paling sedih, Iran di bawah sistem raja dia yang ditaja oleh Barat adalah salah satu daripada sindikator British, sindikator Israel dalam perang yang mana orang Islam bersatu. Tahun 73 berlaku lagi hal yang sama bila 10 negara yang diketuai oleh Anwar Sadat. Anwar Sadat ni tahun 1973 dia kuat sikit sebab Muammar Gaddafi baru saja buat rampasan kuasa. Tahun 67 ni Libya tak masuk perang kerana dia masih monarki. Bila menang Muammar Gaddafi, Muammar kata kerana Muammar Gaddafi ni sangat-sangat mahukan idea daripada Gamal Muhammad Nasir dilaksanakan, disertai Anwar Sadat. Jadi Islam ni berkumpul 10 negara. Tonton kutuk orang Arab pun Saudi ada 16,000 tentera dalam perang tersebut. Saya dah tahu perang ni mencantumkan orang-orang Saudi, mencantumkan orang Iraq, orang Jordan
yang masuk daripada pintu di sebelah Sungai Arni. Nak mengulang kembali kegemilangan Zaid bin Harithah dan juga Saidina Khalid Ibn Walid dalam Perang Yarmouk tahun 632. Dia masuk. Manakala orang Libya dan orang Maghribi masuk daripada sempadan tanah Mesir yang sekarang ini dipanggil sempadan Sinai. Pejuang-pejuang Palestin yang telah lari pada tahun 48 yang digabung oleh Yasser Arafat dalam Palestinian Liberation Organization ini masuk daripada sempadan Bekamedi, iaitu sempadan Dover. Kerana orang Islam yang nak masuk, dia kena masuk. Dia cerita tentang Syiah Hezbollah ni dah panjang. Tahun 67 persempatan dia dah digunakan kerana bahagian selatan Lubnan tu Bekamedi yang 9 km untuk rentas masuk ambil tanah Israel. Hanya boleh masuk dengan melangkah tanah Syiah. Maka orang Palestin ni berurusan dengan orang Syiah dalam untuk meminta sokongan penyusupan skuad senjata dia masuk dalam perang tahun 67 dan perang tahun 73 walaupun Hezbollah tak berperang pada zaman tersebut. Baik Bila 1979, 20 tahun, Barat mendapat harga minyak dan bekalan minyak yang sangat besar daripada sebuah kerajaan yang disebut kerajaan monarki Iran yang tak berorientasi ke Syiah. Iran ni adalah sebuah Iran yang tuan boleh rujuk gambar, tuan boleh minum arak, maksiat. Segala benda yang ada di Amerika, Amerika suruh Syah Iran ni adakan di Iraq. Itu akrab hubungan 20 tahun. Maka kalau orang Parsi, ikatan dia kepada agama apa? Dalam kes ni merujuk kepada Syiah, sangat kuat. Maka Ayatollah Ali Khomeini telah melancarkan satu gerakan daripada Perancis. Ayatollah Khomeini ni tak pernah menang dalam perang dalam membentuk revolusi Islam daripada tanah Iran. Dia dibuang ke. Jadi Perancis bagilah dia perlindungan. Dia lancar berperang tahun 79. Maka akhirnya jatuhlah kerajaan monarki ataupun kerajaan boneka yang dibina oleh Amerika, iaitu kerajaan Shahriar Pahlavi. Bila jatuh 1979, jadi masalah kepada Barat. Kerana ini tanah yang didapat minyak murah, ini tanah yang menjadi proksi ya. Ingatlah kedudukan Iran sebagai proksi kepada Amerika campur dengan kedudukan negara Arab yang kita cerita sang tak terlawak. Kerana hampir sepenuhnya 59 dan 79 itu adalah kubu kuat Amerika dan kubu kuat British. Hingga apabila dijatuhkan pada tahun 79, Amerika kehilangan kekuatan sumber ekonomi terproksi dia di Asia Barat. Maka apa yang timbul? Maka Amerika kembali memerlukan negara-negara alam yang lain. Dia perlukan Saudi, dia perlukan Qatar, dia perlukan Bahrain, dia perlukan Iran, dia perlukan Iraq, dia perlukan UAE untuk mendapat sumber minyak gantian yang dia hilang daripada tanah Iraq. Oleh kerana waktu Iran jatuh, naiknya sebuah kerajaan Syiah. Kerana Iran tak pernah merasa kerajaan Syiah yang begitu lama kecuali daripada Empire Safavid pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Kemudian Empire Ash-Sharif daripada abad ke-17 sampailah abad ke-19. Jadi Iran ni dulunya ada Empire Syiah tapi tak pernah berperang dengan Empire Osmaniyah Sunni. Tak pernah berperang dengan Safavid ataupun dengan Ash-Sharif. Tak pernah berperang dengan Ash-Sharif. Tak pernah berperang. 400 tahun. Hanya ada beberapa pertelikahan sempadan. Itu berperang bukan kerana mazhab tapi pertelikahan dari sempadan. Maka bila sampai 1979, merujuk kepada doktrin yang ditulis oleh Henry Kissinger. Doktrin Henry Kissinger ni, Barat mengulang kembali doktrin ni. Seperti mana Kissinger menulis, untuk membentuk sebuah Israel yang Islam. Tak boleh cerita tentang kehebatan Israel. Maka diceritakan dulu dalam satu hujah dia yang sangat besar yang digunakan selama beberapa belas tahun sejak 1963. Dia adalah ketua penasihat keselamatan pada Amerika. Dan dia pecah rekodlah sejarah Yahudi yang pertama menjadi setiausaha negara kepada dua presiden Amerika. Dia jadi setiausaha negara pada Presiden Nixon tahun 67 sampai tahun 70. Kemudian dia menjadi setiausaha negara kepada Presiden Johnson. Dua presiden berbeza kerana pada tahun 67, tahun 73 bermula IPAC. Badan Lobi Israel yang melobi kewangan antara calon-calon presiden Amerika dengan dasar Israel pada waktu itu tak akan ada presiden Amerika yang boleh bebas daripada dana pelaburan Israel apabila mereka bertanding dalam pilihan raya. Jadi 1979 ni lah berlakulah politik kenegaraan kerana Iran ni dimarahi kerana dia telah merampas sumber minyak dengan naiknya kerajaan revolusi Islam ni. Maka bermulalah trigger point.
Satu, nak dapatkan minyak Arab daripada negara-negara Sunni, gambarkanlah ini empire yang sebenarnya tidak menjatuhkan seorang Raja Zalim. Mereka bukan menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Ini empire bukan saja empire untuk menjadikan Syiah sebagai akar umbi agama. Ini empire dibawa oleh Khomeini untuk mensyiahkan seluruh tanah Arab. Maka puak-puak Arab ni rasa mengkikirlah. Puak-puak Sunni kita pada dalam tanah Arab ni merasa sangat ketakutan, maka berlakulah kebergantungan yang sangat besar pada Amerika. Satu, Amerika boleh mengambil minyak daripada tanah Sunni yang takut kepada kebangkitan empire Islam. Yang kedua, dapat mengekalkan pandangan yang dikemukakan oleh Henry Kissinger, bahawa ada dua je titik lemah orang Islam. Kalau mereka bernegara, pecahkanlah mereka dalam konteks mazhab. Dalam kisah ini adalah Syiah dan Sunni. Dan kalau mereka satu mazhab, pecahkanlah mereka dalam bentuk konservatif dan fundamental. Macam kita ni lah. Golongan macam saya ni nasionalis. Tuan-tuan yang lebih rigid kepada Islam dipanggil fundamental. Berpecah. Itu pecah di kalangan orang Sunni. Maka kala-kala pecah di kalangan orang Islam adalah pada mazhab. Jadi benda ni di banner kita ni, Iran adalah sebuah negara Syiah, adalah kerana 1979. Apa yang berlaku 1979? Bila menang saja kerajaan revolusi Islam Iraq, Ayatollah Ali Khamenei telah membuat dua kuman yang sangat besar. Musuh bagi orang Islam adalah Amerika Syarikat. Satu. Yang kedua, Israel ini negara yang tak wujud di atas peta. Tanah ini perlu dipulangkan kepada orang Palestin. Ucapan 1979, sampailah matinya Ayatollah Khomeini. Naiklah Ayatollah Ali Khamenei. Dia tak pernah tarik ucapan tu. Ucapan tu tetap menyebut musuh bagi orang Islam adalah Amerika, dan tanah yang diduduki oleh orang Israel pada 1948 membentuk sebuah negara Islam Israel itu adalah tanah yang haram, ia milik orang Palestin. Maka dua ucapan ni cukup untuk Barat kata kedudukan Iran ni baik. Tapi Barat tak boleh menggambarkan kata kepada orang Arab Sunni ni, tolong berperang untuk kami. Amerika tak boleh kata, wahai besi, wahai Arab Saudi, wahai UAE, wahai Qatar, wahai Bahrain, perang untuk kami. Tidak. Dia katakan bahawa kalau kamu tidak memanggil kami berada dalam bumi kamu, wahai orang-orang Sunni, sesungguhnya empire yang berteraskan agama dengan mazhab Syiah ni akan tawan seluruh tanah Arab. Maka inilah bermula yang dipanggil sebagai teori tiga fasa. Fasa pertama, pemimpin negara-negara Sunni ni ditakutkan bahawa Syiah ni akan muncul dengan sebuah empire. Ni peringkat pemimpin kenegaraan. Pemimpin kemudian bercakap kepada tokoh agama. Secara pemimpin, saya merasa bahawa Syiah ini adalah satu ancaman. Maka saya sampaikan kepada tokoh agama, Syiah ini adalah bahaya. Maka tokoh agama mula menyebarkan perbezaan mazhab di antara kita. Itulah berkurut. Kisah menghina sahabat, kisah segala macam. Nak melocikkan pandangan politik negara-negara Arab yang telah dipengaruhi oleh Amerika untuk membenci Syiah. Dia tak boleh buat dalam peringkat politikal, dia kena buat di kalangan masyarakat awam. Maka itu bermulalah tahun 79. Agresinya ulama-ulama Sunni ini menyebarkan tentang faham baik-baik Syiah. Yang mana saya beritahu dekat tuan, kita orang Sunni, kalau akad banyak kali, kita pun keluar, tak semayang, kita tahu dia mazhab Syiah. Yang hari-hari kita duduk dengan orang liberal sungkin, lagi susah. Tuan-tuan takut pada orang Syiah ni, dia letak batu, bertanya solat, tuan-tuan duduk, lepak sedap, dia habis semayang, masuk dalam masjid itu, termayang. Masalah pernah ke tuan-tuan fikir bahawa ketakutan yang paling sebenar adalah menghadapi mereka yang liberal tapi memakai ketayak Sunni. Mereka yang datang dengan pandangan liberal tetapi memakai mazhab Syafi'i. Yang mengatakan kepada kita, benarkanlah apa saja hubungan LGBTQIA berhubungan selagi dia berlaku bukan di depan mata. Mereka yang mengatakan bahawa didiklah anak kita dengan keimanan supaya kedai-kedai arak yang ada di deliling kita ni boleh menjual arak dan orang Islam tak mahu. Saya fikir kalau Syiah tak besok aku kita dah tahu. Kita pun keluar ni salah tempat ni. Kadang salah tipu tak marah. Saya pernah pergi mandi Syiah kena. Saya pergi dengan orang bola apa, saya dah tahu. Mereka beli kacang kepada saya. Setiap kali saya pergi hantar tuan ada temu berada dalam pasal-pasal Hezbollah yang sensitif ni. Dia beli saya kacang dulu. Kalau saya masuk Fatimah Maghrib, garis tempur yang paling serius dimiliki oleh orang sekolah, di mana roket yang dikeluarkan daripada perut bumi itu ditembak. Roket itu dituarkan tutup. Masa tu roket tak diderapkan dengan kapal.
Dalam perang 2006 ni, roket tak diterapkan dengan jeep. Roket ni ditidurkan dalam ladang lagang. Dia naik macam lampu spotlight, tembak, ditidurkan balik, ditutup balik. Aduh, macam masuk sampai garis tu kan. Tiap-tiap kali akan masuk ke time solat, saya ni duduk di kedai kopi. Saya tengok di phone, saya minum kopi tu. Nanti kena orang kata, lebih driver bawa kamu masuk semayang di rumah aku. So dia tahu saya seorang sedih. Kerana orang-orang Syiah yang berada di sempadan Lubnan telah bergaul lama dengan orang-orang PLO dan orang Hamas. Dia tak ada masalah pasal Hamas menyerang dan PLO menyerang tahun 60 kini. Pinjam sempadan Syiah daripada Beka Beli ni. Tak ada masalah. Yang saya kata sekarang ni, dimomokkan kita takut kepada Syiah ni. Saya tanya kepada tuan-tuan, berapa banyak orang tuan-tuan yang rasa 50-50 kan musuh Syiah? Tapi saya tanya dengan tuan-tuan, berapa putus ada kita terpaksa hidup dengan bertolak ansur dengan golongan liberal Muslim, liberal Sunni? Kalau tanya saya, lebih baik menjaga kedudukan 2%. Apa yang dipanggil soldado Amerika sangat penting. Yang sekarang ni dalam bentuk populasi 2% yang dipakai sebagai Sunni liberal. Rujuk data, tujuh. Dan Sunni liberal, dia tak dilatih daripada orang B40. Orang macam saya ni, Amerika tak nak rekrut dari Sunni liberal. Sunni liberal ni dia latih daripada kalangan minoriti, tapi bijak dan cerdik. Supaya mereka ni balik berada dalam institusi politik, mereka ni balik berada dalam institusi ekonomi, mereka balik dalam institusi pendidikan, dan mereka berada dalam institusi NGO. 2% yang boleh mengubah negara. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, bila 1979 Amerika membentuk ketakutan keadaan Syiah ni, maka dibentuk dalam bentuk apa yang dipanggil mempengaruhi politik. Politik minta para agamawan bercakap untuk mengukuh kepandangan kita untuk tidak bersahabat dengan Iran ni, maka para ulama pun menjawab dengan berbagai benda, menceritakan tentang bahaya Syiah. Yang mana kita cerita Pengsyiahan tak pernah dibuat dengan begitu besar dalam mana-mana perangkut. Hingga sekarang kalau tuan-tuan bagi, ada 7 juta orang Sunni di Iran. Orang Sunni di Iran ada 200, ada 7 juta. Yang kita berkata bandar Isfahan akan keluar 70,000 orang. Kita ada buat orang Syiah ni. Isfahan tu ada 250,000 orang Sunni. Masjidnya banyak. Waktu saya sampai tahun 2002, kami pergi pada 2 ulama Sunni yang sangat masyhur. Saya pun tak ingat nama tu. Tahun 2002, pek-pek dengan di desa itu, tengok sana Syiah hidup macam mana. Kita pun pergi. Bila dibawa oleh orang Syiah, orang Syiah kata, seorang ulama Sunni yang sangat masyhur, kita pergi. Perbincangan kita dengan ulama Sunni dengan menggunakan perantaraan bahasa Parsi orang Syiah. Orang Syiah ni, travel saya, dia benar duduk di Kuala Lumpur. Jadi bila kita sampai sana, dia cakap bahasa Melayu, tapi dia tahu orang Malaysia dia bawa. Jadi dia ni Syiah, saya Sunni. Ulama saya jumpa ni Sunni, dia menjadi perantara. Apa yang ulama Sunni itu pesan kepada saya? Adalah rajin lah. Kalau datang giliran ni melancong kata ni, bagi tahulah pada orang Sunni, makmurkan majlis-majlis Sunni yang ada di Tehran dan majlis-majlis Sunni yang ada di Isfahan. Supaya masa saya pergi tu, kita balik dah tulis lah rencana sikit pasal melancong fikiran ni. Jadi dia kata sambil tulis rencana tu, di Malaysia dengan orang Sunni, makmurkanlah majlis-majlis orang Sunni ni, jangan cerita saja tentang lawatan pergi ke Syahir Sotun, pergi ke Dataran Ali. Itu pesan yang ada di terjadi. Ini satu benda yang saya kisahkan. Ada apabila tahun 79 Syiah naik, pernahkah ada pembunuhan, penindasan, penghalauan, atau membentuk-bentuk diskriminasi pada 7 juta orang Islam Sunni yang berada di Taranlik 90 juta orang Syiah? Tak pernah kita dengar. Dan kota Isfahan ni ada 230,000 orang Sunni. Kalau hari ni kita buruh lah dengan mengatakan hadis Sayyidatina Aisyah bahawa orang-orang yang akan mengikut Dajjal ni 70,000 datang daripada Isfahan. Orang Syiah pun boleh jawab, ya, tolong datang kira berapa ramai orang Sunni berada dekat sini. Bukan kami saja mampu, mereka juga mereka. Kalau kita nak buat pandangan daripada Alimah Ghazali, kalau kamu hujakkan satu ilmu, kamu hujakkan satu fakta di atas hasad dengki dan juga di atas syak wasardo. Kata Imam Syafi'i, ini kau bahaya dalam masuk dalam majlis. Ini nasihat kepada ustaz-ustaz. Kalau video dia rakap, ustaz cakap, ustaz tak ambil dalil ilmu, ustaz sampai terpegang pada pokok yang dah dinasihatkan oleh Imam Ghazali, juga dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Tak boleh ambil ilmu hadis ataupun dalil
Kerana lebih dulu ada benci pada orang lain, jadi ambil tu nak lekatkan benci je. Kerana ada benci pada orang Syiah, kerana ada benci dalil tu, ambil. Tapi saya jawab balik, kalau nak kata, apa pula kalau orang Syiah kata, baik aku bunuh 230,000 orang Sunni yang berada di tengah kota Isfahan. Kalau aku nak pegang hadis ni juga atas syak. Syak bahawa orang Sunni ni lah akan mengkhianati agama kita. Jadi kalau atas syak ni tuan-tuan, susahlah nak didalilkan. Sebab tu pokok ilmu ni. Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata, jangan pijak sebarang ranting ataupun asas ilmu kalau atas benci dan syak wasaka. Pertama kali disebut dalam majlis ni. Malah kata dia, keluarlah kamu daripada majlis ilmu. Barang siapa yang masuk dalam majlis ilmu itu datang membawa ilmu untuk menghujahkan perkara yang dia ada syak, perkara yang dia ada benci. Saya jelaskan tadi kan baik. Saya kata juga, kerana Pak Ustaz tengoklah kedudukan geografi ni. Ketika Tok Sam kapal Peludu, di mana gangster-gangster Israel di meneliti kat mana nak balik orang Israel, duduk di atas tanah Israel yang nak dibentuk di bawah the right of return. Sebab orang Israel yang mencipta agenda membentukkan negara Israel tahun 48, jumlah mereka ni kecil. Dan mereka nak duduk di tempat-tempat yang mereka ada perniagaan. Salah satu yang dipaksa balik adalah orang-orang Israel yang berada dalam tanah Iran. Jadi baliklah. Jadi kalau kita tengok data tahun 1942 ni ada 100,000. 22,000 adalah yang balik pada tahun 1942. 42 ni belum lagi tahun 1947. Perang 142 ni balik. Dan kemudian dibawa balik banyak lagi. Sekarang data yang akhir Israel yang tinggal di atas tanah Iran adalah 8 orang. Saya kata dekat Ustaz, dikotongi ataupun empirical study. Saya kata 70,000 orang tu dah balik duduk depan Masjid Aqsa sebab dia adalah Bani Israel. Dan sebagian mereka ni tinggal di Isfahan yang balik. Berarti dalil tu, kalau nak ambil, saya pun boleh kata, mereka telah berada di Masjid Aqsa sebab mereka ni adalah, untuk tuan pengetahuan tuan-tuan, Yahudi ni dipecah kepada dua. Satu dipanggil Yahudi Pariah, Yahudi hamba. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan nampaklah Yahudi yang datang daripada tanah Arab yang miskin. Yahudi yang datang daripada tanah Afrika yang miskin. Ketika dia di poli-poli biasa ni, Yahudi yang datang daripada Eropah Timur, Yahudi yang datang daripada Rusia dan Yahudi yang datang daripada Amerika adalah Yahudi yang paling berpengaruh. Jadi Yahudi-Yahudi daripada Iran ni dibawa balik. Dan mereka inilah kemudiannya mengisi tanah yang dirampas pada tahun 1947 dan tanah yang dirampas pada 1967. Menjadikan penyusutan orang Yahudi ni sangat ketara daripada tahun 40 bawa sampai tahun 1964. Di mana daripada 102,000 data yang paling lengkap, sekarang tinggal 8,000. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan menjadi lebih faham, tak ada siapa di sini yang menyokong mengatakan Syiah dari segi mazhab tu betul. Yang saya sedang beritahu pada tuan-tuan adalah kebencian yang berasaskan doktrin. Tak nak ikut aliran tu taklah sebenci tu kita. Tak ada. Tak nak ikut aliran Syiah tu tak sebenci. Sebab ini perkara yang telah berlarut dengan begitu panjang. Tapi kenapa benci itu meruak pada tahun 79? Adalah kerana terbentuk revolusi Islam Iran. Dan bila terbentuk revolusi Islam Iran, dan Iran ni telah mengeluarkan dua daripada piagam negara di Amerika sangat marak, iaitu menenaraikan Amerika sebagai musuh nombor satu orang Islam, dan tak pernah menarik balik pendirian dia dengan mengatakan bahawa Israel ini adalah negara yang haram. Ini negara Palestin. Maka itulah sebabnya dibawanya kepada kita ni bahawa kamu orang Sunni akan disinahkan dari sebuah empire. Baik, baliklah kepada dalil-dalil yang banyak tuan-tuan dengar, cerita-cerita yang banyak tuan-tuan dengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Hafiz Al-Assad ketika Syiah Alawiyah 27% memetah Syria. Pada tahun 1982 hinggalah jatuhnya kerajaan tersebut pada 12 hari bulan Disember 2024. Itu yang tuan-tuan dengar banyak. Pembunuhan Syekh Al-Quti, Syiah Alawiyah, Syiah Alawiyah. Tak siapa ada tentang parti bahas. Kalau nak rujuk kepada pembunuhan yang membabitkan sekitar 100,000 orang Islam Sunni, disebut Sunni nak mainkan sentimen di bawah kepimpinan Bashar al-Assad Ba'as Syria. Kerana Alawiyah ni 27%. Selebihnya kita dan orang Kudus ni adalah Sunni yang berada di Syria. Kenapa tak dibaca dalam bentuk yang kita tak setuju? Kata-kata, ketika minoriti Sunni memerintah Iraq, Iraq ni Sunni dia 30%. Ini negara 70% Arab Syiah. Iran ni adalah negara 90% Parsi Syiah.
ketika Saddam memerintah, dia bunuh beratus ribu orang Syiah. Sebab parti Pak Azli dia ada di Iraq. Dia bergabung dengan parti Ba'as yang ada di Syria. Unit dia, Ba'as di Syria. Ba'as itu parti yang berasaskan pada ideologi tentera. Yang ada di Syria ni, minoriti Syiah yang menguasai tanah Sunni. Ba'as yang ada di Iraq pula, minoriti Sunni yang memerintah tanah majoriti Syiah. Kalau kita baca secara adil, kita kata kita pun tak setuju. Sebab pembunuhan oleh Saddam Hussein ke atas orang-orang Syiah Iraq daripada tahun 1985 sampai lah dia jatuh 2003. Tak ada mengena dengan mazhab. Kita orang Sunni ni tak kata Saddam bunuh tu betul. Kerana dia bunuh di atas prinsip parti Ba'as. Kita terang bahawa siapa yang menggugat kedudukan ketentera parti Pak Azli, maka dia adalah musuh beranggal. Dia bunuh bukan di atas pandangan mazhab. Kerana nak menekalkan kuasa-kuasa Pak Azli. Kerana Pak Azli tanah Arab tak ramai. Tanah Arab ni kebanyakan tanah monarki. Jadi bacalah sekarang. Maka saya kata, kalau panjang orang Sunni nak baca sejarah tentang kebunuhan orang Sunni di tanah Syria. Saya kata siapa pernah nak baca tentang Saddam membunuh majoriti orang Syiah di atas tanah Iraq sepanjang dia memimpin revolusi untuk mengukuhkan kuasa dia. Kuasa Saddam ni bergoyang selepas 1986. Dia tak menang perang dengan Iran. Dia dipergunakan oleh Amerika Syarikat untuk menyerang Iran. Jadi berlakulah perang 80-88. Tapi 86 tu kedudukan dia dah syakit. Jadi bila Amerika menarik bantuan ketenteraan, 88 dia berada dalam keadaan tak penentu. Minyak dia tak laku, hutang negara jadi besar. Dia berhutang duit dengan Kuwait, dia berhutang duit dengan Arab Saudi. Dia tak boleh bayar. Kemudian negara dia menjadi teruk, dia pergi serang Kuwait dalam perang Teluk. Hingga akhirnya ia dihukum di bawah naratif senjata kimia. Maka 2003 Iraq dihapuskan. Tapi kerana sejarah Iraq tak dibincangkan, maka tak siapa nak bincangkan. Ba'as adalah parti yang berorientasikan tentera, yang digerakkan oleh Bashar al-Assad dan juga Saddam Hussein tanpa ada prinsip ideologi tentang mazhab, melainkan nak menekalkan kuasa tentera. Berarti pembunuhan ke atas orang Sunni di Syria dan pembunuhan ke atas orang Syiah di Iraq adalah pembunuhan dua orang pemimpin yang ingin mengekalkan kuasa militer. Itu cerita. Saya harap dah habis. Saya buka balik tajuk dia panjang. Saya raba 630 lebih hari kan. Jadi saya pun tak tahu yang mana ada basic, yang mana tak ada basic lah. Kalau tuan ada alan, tuan dia tanya dengan terkini ni. Semalam petang kita habis trajektori kemungkinan harundikan varian Ibadah Jaya. Daripada perspektif 5 pilaan yang diminta oleh Hamas, nampak patut okey. 9 malam kita trajektori ikut kedudukan politik di semasa di Israel dan bagai saya letakkan sign lah. Berarti saya fikir kemungkinan besar bila ada Trump jumpa dengan Netanyahu. Kita fikir Netanyahu akan dikuasai oleh Trump, tapi saya fikir Netanyahu akan bagi kategori kepada Trump bahawa dia akan melaksanakan perang ini kerana kabinet meeting mereka yang berakhir semalam. Keputusan yang dicapai adalah mengeluarkan perintah perang kepada 53,000 pemuda mereka yang waran akan dikeluarkan hari ini. Dan serangan didakar akan bermula pada hari Selasa. Dengan garis pertama mereka akan ambil daripada blok 18, 32 dan 89. Dan 13 city akan dikawal dengan penuh. Blok 39 adalah Jabalia. Di Jabalia ni camp yang masih ada. Tuan Haji ni tahu camp yang masih ada di kuasa 100,000 orang Islam di situ. Kemudian Pak Lahun jatuh di bawah blok 32. Berarti kalau ikut Besar kabinet mereka yang bilinnya telah dibocorkan oleh ICANS. ICANS ni adalah salah satu daripada televisyen media rasmi kerajaan. YNET juga adalah satu platform media kerajaan. Kemudian tip dia ada Israel, The Time of Israel. Time of Israel saudara boleh baca je daripada Google, masuk robot terklik. Kita tu ada apa baca apa yang berlaku. Jadi dalam mesyuarat kabinet pada hari Khamis lepas, di mana Eyal Zaman Panglima Angkatan Tentera tak setuju dengan serangan ini. Kerana satu adalah dia membawa masuk pasukan tentera simpanan yang tak terlatih.
Dan oleh kerana kebeluran berada dalam tahap tinggi, kata dia, kemungkinan besar kita bukan sahaja menghadapi Hamas, kita juga akan menghadapi rakyat awam Palestin yang akan menentang kita dengan apa jua cara. Jadi kata dia, oleh kerana dia orang ada 8,000 tentera terlatih daripada Brigade Golani yang ada di garis murak yang memisah Rafah utara dan Rafah selatan, dan mereka ada dari satu Brigade 42 dan Brigade 49. Inilah Brigade mereka yang ada secara combat yang bagus. Brigade 42, 49 berada di garis Nizareh. Jadi nak masuk daripada pintu ke pintu berbunuh Palestin dan halau keluar daripada 24 km ke arah utara sampai ke sungai Wadi Al-Gaza tu, ini adalah risiko tinggi. Tapi semalam misalnya kabinet mereka bermula 4 pagi ni admin desa saya dah hantar, terus kabinet semalam mengumumkanlah 54,000 waran perang akan dikeluarkan ke area pemuda Israel untuk mendaftar, termasuk mereka daripada Puak Haradi. Kemungkinan ini saja peluang kita nak melihat perpecahan. Saya terima kasih kepada Imam baca Khunut Nazilah, iaitu pecah belah di kalangan mereka lah. Kerana Haradi ini dia ada 17 kursi, 11 daripada parti SAS, 7 daripada parti United Torah Dizak. Mereka ni sangat melindungi. Haradi ni kita panggil macam budak sekolah bodoh, di mana tangan mereka tak dibenarkan berguna. Tapi oleh kerana puak nasionalis ni pula, Fazalis Moriz dan juga Ahmad Bekabiar ni kata tak adil dalam perang ni. Puak nasionalis kena perang. Puak nasionalis ni puak kebangsaan. Manakala puak pondok dia tak boleh perang. Maka satu persisaan telah dilaku. Tetapi akhirnya Benjamin Netanyahu bersetuju dengan mengatakan untuk keadilan semua, bahagian perlembagaan yang dia ada kuasa sebagai Perdana Menteri untuk batalkan, diminta era dimasukkan ke. Jadi saya fikir setakat nanti petang kita akan tengok kekecewaan sama ada parti Syas dan parti United Torah dia tidak akan umum keluar keadaan. Kalau mereka umum keluar keadaan, nanti kerajaan riwayat. Tapi saya fikir kata kemungkinan besar pula kalau ditawarkan kepada mereka wayang orang yang ready, sama ada kamu daripada Torah ataupun daripada parti Syad, bahawa perang ini akan mengafsah. Sebab orang ni tinggal 25% yang tanah daripada Gaza yang tak diambil. Iaitu tanah yang ada di bahagian Talia, di bahagian Gaza City. Dan tanah yang paling besar yang belum mereka ambil ni adalah di Khan Yunis, yang ada Hospital Al-Shifa. Tanah Rafah tu separuh dah kosong. Itu update-nya. Saya boleh bagi tahu tuan-tuan tetap perkembangan hal ini, yang mana kita boleh anggap kata pertemuan dengan Trump, Netanyahu akan pergi untuk mendengar. Tapi saya fikir dia akan menjelaskan pada Trump, perang ni akan diteruskan. Kalau ada soal jawab, saya ambil lah soalan. Ya. Connected away. Apa yang telah oleh sampai pada legal status. Kira pemilu antara Iran dengan Israel, yang dipakai semua. Betul bukan apa sahaja kita. Jadi apakah kemungkinan ini akan manje comeback ataupun satu gabungan pada negara besar yang lain. Kalau perlu ke table ada Yaman dan lepas ada Iran dan seperti itu Turki yang sekarang jauh. Ataupun dia akan itu saja jika nantinya terpada tak. This is a concern of umat kita. Ideally, kias. Habis. Saya akan betik bawa bercerita sejarah. Tak apa. Kita ada buku Syiah Buasan, ada lebih. Tak apa. Kalau saya rujuk, saya akan menunjuk pada kitab Syiah Buasan lagi senang. Untuk tetap baca surah Kahfi pada setiap al-Jemaat. Dan ini adalah benda yang paling tepat saya fikir. Sebab ini adalah ulama yang tak menulis dalam teori konspirasi zaman ni. Kalau ikut sejarah Islam ni ada salah. Serangan ke atas Gaza ni adalah kecil. Kalau dalam sejarah Islam merujuk kepada cerita 1258. Apabila orang-orang nombor, di mana 7 Genghis Khan ni, nama dia Bungi Khan, Mong Khan ni, telah hantar 2 adik dia. Di mana seorang bernama Hulagu Khan dan seorang lagi bernama Peki Khan. Waktu tu dia kata datang dan serang ambil adik dia ni akan guna laluan. Hulagu Khan ni sangat hebat ni akan guna laluan jatuhkan kota Baghdad. 1258 dia berjaya jatuh kota Baghdad. Ikut jadual asal lepas kota Baghdad dia kena ambil kota Mekah. Kemudian dia pergi ke Madinah.
Kemudian barulah dia ambil kota Istanbul. Barulah dia diarah mengambil kota Baitul Maqdis. Tapi Allah bolak-balik hati Hulagu Khan. Dia kata perang yang besar kalau dia nak, ambil saja kota Baghdad dulu daripada Sultan Pakib. Itu kota yang paling kuat. Dia kena lajap jatuhkan Damsyik dulu. Kemudian patah balik ambil Mekah dan ambil Madinah. Pada waktu itu Islam ada 8 empire besar. 8 empire besar. Yang tak mau berperang dengan orang Mongol. Menganggap dia serang Mekah, itu dia serang Baghdad, itu tanggungjawab Sultan Pasik. Kalau nanti dia serang kota Mekah dan Madinah, nanti tanggungjawab kasih. Dia itu adalah tanggungjawab pada waktu. Pernah Wasak 1258, 500 tahun selepas wafat Rasulullah, 300 tahun baru habis sejarah zaman Salafus Saleh. Tetapi Allah atur macam mana? Ini ambil dulu sejarah yang dulu. Waktu Hulagu Khan datang ni, dia masuk melalui jalan pergi ke Baghdad, dia menang di Baghdad. Dan dia berubah arahan daripada permintaan bapa dia ni. Khan kata, lepas tu ambil tu rumah lengkap. Kemudian pergi Madinah. Pergi Madinah baru kemudian ambil Baitul Maqdis. Dia ukur dalam plan perang dia. Madinah dan kata apa Mekah mudah diambil sebab kerajaan yang tak kuat. Kerajaan yang kuat ada di Damsyik. Dia bawa lah tentera dia pergi di Damsyik. Kan orang baca doa bonus zaman tu, dia sampai saja di Damsyik, dia nak parking tentera dia masuk ke Baitul Maqdis. Abang dia meninggal dulu. Khan ni meninggal dulu. Maka dia balik. Khan ni dia balik. Hulagu balik nak tengok pengumuman apa. Manakala Baqi Khan ni diberi tugas yang lebih ringan kerana ini adik kandung daripada ibu. Baqi Khan ni adik tiri daripada isteri perempuan simpanan. Jadi dia bagi tugas lebih ringan. Jadi Baqi Khan ni diminta masuk untuk menawan bandar-bandar Islam Bukhara, Samarkand naik sampai ke Ukraine. Itu tugas dia habis. Ketika dia lalu di Bukhara, dia berjumpa dengan Syekh Ahmad Zahid. Kau baca Syekh Ahmad Zahid pada dia. Seorang ulama tarekat yang sangat terkenal. Yang kebetulan tengah bawa karavan dia untuk pergi bersunyi-sunyi. Mereka ni ada bulan bersunyi-sunyi. Maka kerana tegak kuda dia berribu orang sangat kuat. Dan Syekhnya melintas tanpa pernah keduri. Terkejut Hulagu Khan. Aku tak pernah lalu di mana terap kuda aku. Dia tidak menakutkan. Saya dia lalu bandar sunyi. Dia lalu bandar sunyi. Sebab terap kuda dia boleh dengar jauh. Maka dia tanya pada Syekh ni. Syekh ni kata kami tak ada urusan kami hanya nak pergi menghadap Tuhan kami. Tuhan yang satu. Maka dia kata apa keistimewaan Tuhan kau? Tuhan kami yang memberikan kami tentang ajaran tentang kebaikan. Sayangi sesama manusia. Maka Hulagu Khan Baqi Khan perlu agama Islam. Tapi dia perlu agama Islam. Dia tak faham lagi dalam Islam tu macam mana. Sebab dia ambil tadi Islam, dia berjalan. Hulagu Khan Syekh ni pun pergilah berjalan. Dia berbawa pergi. Bila apa boleh mati, dua-dua balik. Bila dia balik, dia dengar pembunuhan 200,000 orang Islam dan Sultan Mupasim di bandar Baghdad. Dia jadi malam. Dia datang balik Ipoh Kumu ni. Dia kata, Syekh, aku adalah seorang Mongol yang di tanganku haram membunuh darah orang Mongol. Kata Syekh, apabila kamu telah memeluk agama Islam, hilanglah bangsa Islam. Kamu harus membela agama Allah. Ini cerita yang sangat sedih. Kemudian Hulagu Khan Baqi Khan ni pun merancang perang ke atas Hulagu Khan. Kerana abang dia tak pernah menjangka akan dikhianati oleh adik tiri dia. Maka Baqi Khan pernah dalam perang. Dia menang perang tapi menjadi wira yang tak berdegara. Sebab dia asal orang Mongol. Dia berjaya piktas waktu nak penyerang Mekah dan Madinah. Tapi dia tak ada negara. Pada 12 Tutukul 2 tu dia hidup melarat. Orang yang menewaskan tentera yang nak ambil Mekah dan Madinah ni hidup melarat. Maka dia hidup di Sungai Kali. Di Afghanistan. Kemudian selama nibu oleh anak saudara dia. Jadi Hulagu Khan yang anak ni marah nampak saudara dia bela. Dia diutus oleh kerajaan Mongol bunuh bapa saudara dia kerana tangan dia. Tangan orang Mongol ni telah membunuh Islam. Tapi Allah pelihara dia. Kerana Baqi Khan sejarah hidup dia ni tergelincir jatuh daripada kuda. Dan syahid pada usia 62 tahun. Dalam keadaan tidak dibunuh oleh orang ni. Ini saya nak cerita sejarah ni tu. Orang Islam ni pernah nak pergi Mekah dan Madinah. Tahun 1258 lagi alim orang tu, lagi kualiti orang tu, lagi dekat dia dengan zaman Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 630. Ini cerita 1258. Paling daripada sejarah. Ketika empire Islam ada banyak, kita ada Mamluk, kita ada Fatimiyah, kita ada banyak empire. Maka pada tahun 1095 Konstantinopel ni belum lagi Islam dan dipanggil sebagai Byzantine Timur ataupun Guru Timur.
Maka Raja Rom Timur ni dia satu-satunya tu salahnya ada di hujung benua Arab. Yang lain tu adalah porak-porak Vatican Katolik yang berada di tanah selatan Eropah. Jadi umat Ortodok daripada Roman Barat ni kata di Kristen, kalau Byzantine ni dipanggil Rom Timur. Dia tak nak baik kena orang Kristian Katolik. Kerana Greece dan juga Byzantine katalah Ortodok. Tapi oleh kerana Raja Byzantine ni tak ada pilihan, dia tulis surat kepada Pope Pius yang kedua. Itu pada 1095 dia tulis surat pada Pope Pius yang kedua mengatakan, wahai Pope, bukan saja kalau kami datuk Islam ni akan jatuhkan kami orang Ortodok yang kamu tak suka. Kerana orang Katolik ni sangat bermusuh dengan orang Ortodok. Maka itulah pertama kali dalam sejarah agama Kristian orang-orang Ortodok ni bergabung. Di mana Pius menulis surat kepada Raja Paul yang mengeta Belgium. Dia menulis pada Raja Sicily yang menjadi angkatan perang yang paling besar di Itali. Dia menulis kepada Raja Hatri yang mewakili Kristian di Perancis. Pada tahun yang orang Kristian ni bergabung dan mereka berjaya merampas tanah Baitul Maqdis 463 tahun selepas Saidina Umar jadikan dia bandar besar. Saidina Umar lepas menang perang Yarmouk 632 oleh Laith bin Harithah dan juga Khalid bin Walid, yang akhir daripada Khalid bin Walid. Kemudian mendengar hebatnya Islam, maka pentadbir putera Baitul Maqdis ni di kalangan orang Kristian Paras dan juga orang Yahudi hantar surat kepada Saidina Umar, kami tak nak berurusan dengan siapa-siapa. Kalau kamu nak masuk ke Baitul Maqdis tanpa perang, kami serahkan Baitul Maqdis. Kita dapat dari Baitul Maqdis ni. Jadi kalau tanya saya saya balik pada kitab Syekh Abu Hasan Al-Andwi tentang pandangan beliau dalam surah Al-Kahfi yang tuan baca pada setiap hari Jumaat. Yang mana kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi, apa yang mengancam umat 200 tahun? Syekh Abu Hasan Al-Andwi ni dia lahir pada tahun 1913 kembali ke Rahmatullah 1999. Dia menulis 55 kitab yang masyhur adalah kitab surah Al-Kahfi, Islam dan juga Kebendaan. Yang mana kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi ni, tidak ada keinginan pun di kalangan Dajjal untuk menyesatkan orang-orang yang lawan. Dajjal tak ada keinginan untuk menyesatkan orang-orang yang lawan. Kerana Dajjal ini muncul adalah untuk mendabik dada pada Allah, bahawa aku telah menyesatkan orang-orang yang beriman. Ini kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi ni tentang surah Al-Kahfi ni. Supaya tuan-tuan, kita ni taklah hidup dengan mengatakan Syiah salam Arab salah. Kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi ni, surah Al-Kahfi ni setiap orang akan terikat dengan lindungan fitnah kata dia. Dia kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi, seperti mana kita sekarang, di mana tuan-tuan merasakan kita sedang menyelamatkan diri kita dengan keadaan beriman ni, kita tak start kemasuki kita sebagai pemimpin yang baik. Tapi kata Syekh Abu Hasan Al-Andwi, kamulah yang paling dicari oleh Dajjal. Kerana Dajjal mau membuktikan kepada Allah kesombongan dia. Aku tidak mengambil mereka daripada kalangan orang yang telah melupakan kamu, melainkan tukar aku datang mendabik dada daripada kamu selama 40 hari ini, kerana aku telah mengambil orang-orang yang beriman daripada kamu. Jadi ini masalah kita orang beriman ni. Dalam kisah Gaza, sebab kita memikirkan bahawa satu orang ini merki kata. Rugi. Kalau tidak, takkanlah para ulama, saya bukan marah, para ulama boleh mengadakan baca doa punut ni melambatkan solat. Orang lain banyak berusaha. Saya pun ajar buku Syekh Abu Hasan Al-Andwi pada dia. Saya tak kira lah dia ulama dari mana. Banyak sana kitab baca boleh lupa. Bagi baca satu kitab tentang pandangan Syekh Abu Hasan Al-Andwi. Apa sih semuanya kemudian? Kata Syekh Abu Hasan, kamu akan menganggap semua urusan yang berkaitan dengan kebendaan adalah urusan iman. Candesti iman, utamakan ekonomi iman, dan berperan dan mempertahankan sadalu seagama-agama ini dah jatuh bagian yang kedua. Maka doa kunut itu jadi panjang. Sedih lah saya bila mufti mengeluarkan kenyataan bahawa baca doa kunut ni melewat-lewat pansarat. Katanya saya Datuk saran, Inan ni akan siapa Gaza ni berada dalam keadaan telur 7 tanduk. Dia boleh hilang kerana Allah pernah menghilangkan Baitul Maqdis. Tentang ini kan sekali 88 tahun. Masa sampai saja Baitul Maqdis jatuh pada 1099, Islam bukan tak kuat. Kuat, empire ni ada banyak. Berbanding dengan kedatangan orang Kristian yang bawa 40,000 orang tentera duduk dalam betul. Hinggalah Saladin Ayyubi ini dibawa oleh bapa saudara dia.
tubuhnya kecil tapi kerana bangsa pahlawan ni sananya datang daripada orang putih di Tikrit dalam mendokong Empire Dafshid ni, Saladin ni dibawa datang ke Dafshid. 1173 ni Allah bagi dia lalu rezeki yang murah dari Malimau Perang. Dia bawa 10,000 orang daripada Empire Dafshid masuk ke dalam tanam Baitul Maqdis kalau ke orang Kristian, kerana tu Kristian ada 42. Tapi pada waktu yang sama, Fatimiyah ni adalah Mesir. Mesir ni tuan-tuan 1000 tahun juga adalah Empire Syiah. Erahnya adalah Empire Syiah. Dipanggil Syiah Fatimiyah. Nak dimudahkan urusan kerana Saladin orang yang benar, orang yang Allah pilih dan jatuh pada zaman yang bagus, maka akhirnya Fatimiyah ni ada masalah krisis bubuk kuasa. Fatimiyah ni di Mesir, Iraq. Empire Ayyubiyah Sunni berada di Damsyik. Dalam keadaan Fatimiyah telah gagal memilih seorang raja dan kemudian dipilih seorang raja yang berusia kanak-kanak yang tak sihat, maka matilah raja itu dan tak adalah lagi waris daripada darah raja untuk ada Fatimiyah. Maka orang Fatimiyah ni kata, Saladin, datanglah kamu menjadi raja. Saladin kau masuk, dia buat pembersihan, gugurkan semua governor-governor daripada Malak Syiah, buang semua panglima perang daripada Syiah, dan dia Sunni kat maka itulah dia ada 25,000 orang ke 88 tahun 1187 barulah Saladin menang. Kalau fakta semasa Tanya Zaid, kalau ilmu wahyu ni utuh dan kita berpegang, ya, ilmu wahyu adalah takdir membuktikan pernah jatuh ke tangan orang kafir 88 tahun. Kalau ilmu wahyu kata akan wujud orang yang cuai, betul. Telah ada wujud umat-umat Sunni yang sangat cuai, yang tak membela saudara Sunni. Kalau ikut daripada apa yang kita ada hari ni, waran dia sepatutnya 20,000 je yang dikeluarkan waran. Tapi hari ni waran yang dikeluarkan oleh kabinet meeting semalam pergi Israel adalah 58,000 untuk membolehkan semua pemuda-pemuda Palestin, pemuda Israel yang berusia 18 hingga 25 tahun didaftarkan. Jadi semalam saya dah stream, semalam saya kata pada mesyuarat kabinet hari Khamis, di mana Eyal Zamir, Panglima Angkatan Perang Israel ini menentang, dia jerit, dia maki Benjamin Netanyahu dengan mengatakan perang ni akan hantar tentera-tentera muda kita yang tak terlatih untuk disembelih oleh orang Gaza sebab ni 2 juta. Kita nak masuk 20,000. Kita nak masuk pintu ke pintu untuk halau orang Gaza ni keluar daripada Gaza City, keluar daripada Gaza Utara, lari pergi ke pantai, iaitu di Al-Mawasi. Tapi kalau ikut kabinet semalam yang saya akan terima ni, daripada kawan saya sekitar ada researcher di office, dia kata nampak 58,000 lagi besar waran yang dia keluarkan. Kekalahan akan berlaku kalau diikut pada logik dunia. Kan? Tapi ini bergantung kepada keadaan yang ada. Tapi kalau tengok, saya lihat pada keadaan yang ada, memang rumit lah. Memang kalau kita cek stop bom daripada Stockholm Military Information, Israel masih ada 40,000 lebih tan, 40,000 lebih tan stop bom yang dibekalkan pada Donald Trump, di mana stop bom ni mereka tak pakai banyak. Lepas tu tuan-tuan tengok pengeboman di Jabalia pada hari Jumaat ni menggunakan parker bom. Jarang Israel gunakan parker bom bagi kawasan yang dari segi nilai nyawa tu dia tak sasar tinggi. Tapi dia nak menghantar isyarat pada Amerika seminggu selepas dia diarahkan bersedia menandatangani perjanjian ni, dia turunkan blaster 18. Apa ni parker bom? Parker bom ni 908 kg, betul salah besar, ataupun 2,000 pound. Dan kalau ikut data yang kita ada daripada Stockholm ni, mereka memiliki lebih daripada 1,500 hari. Itu dipanggil bunker bom yang besar. Dan kemudian bom yang kecil. Maka saya lihat daripada keadaan yang ada, saya tak fikirlah akan ada kali depan untuk Gaza. Dia akan berada dalam keadaan, saya setujulah ni memang baca tadi, yang terbaik Allah bagi orang di kampung Abu Bakar Baginda dia orang baik, tolong mak berdoa. Maka kita pilihlah yang paling ringan daripada segala perukan, iaitu dibolak balik kan. Itu yang paling kita harap pecahan politiknya sekarang. Sekarang kita tak boleh harap penegak Islam. Yang saya harap sekarang ni adalah parti Syah dan parti Netanyahu jadi itu menetap, sebab 58,000 waran takam ni mereka keluarkan sekali waran untuk RRD. Jadi puak agama ni kita pergi puak. Yang mana dalam parti ni pecah 3, puak sekular dia nak perang, puak ultra nasionalis nak perang. Puak Haidari kata kau nak perang tak apa, tapi
orang suci, orang mengaji agama kitab Hebrew ni dianggap heretik. Mereka ni daripada sejarah lampau nenek moyang mereka ni, tangan mereka tak boleh berperang. Kerana mereka ni orang Yahudi dianggap suci. Tapi kata puak yang ada 14 kursi, laratlah kita nak mentah puak nasionalis je, budak-budak sekular. Sedangkan jumlah kita dah semakin sedikit. Ada yang dah tak nak masuk pusingan kedua. Maksudnya dulu waktu perang ni mereka dah bertugas 40,000 orang mereka gunakan. Jadi orang ni kata kami dah nak masuk lah pusingan kedua, orang lain kena pergi. So dalam jakaan saya, di atas pilihan yang kita ada sangat sedikit satu senjataan letak di kita kecil. Iran kau berada dalam keadaan Israel ni mengatur perang ke atas Iran ni adalah bagi malakasana ke penaklukan penuh ke atas mereka. Dengan mencederakan Iran untuk berada dalam keadaan sangat terkuat. Perang ni atas sebab mencederakan Iran dalam keadaan proses pembunuhan di Iran tak boleh dibiar lama. Sebab Iran ni memerlukan setahun ke 2 tahun untuk pulih. Inilah masa yang terbaik untuk ambil Gaza. Dan dia bukan ambil Gaza saja. Perang ni saya tengok kalau 58,000 yang edisi saya hantar selepas tamat kabinet meeting mereka kira pukul 6 pagi tadi waktu Malaysia. Ada kemungkinan lah pelancaran operasi akan buat di tepi barat. Masa perang ni bermula, siapa yang ikut stream saya ni? Saya dah bubuh titik 3 adalah penaklukan penuh ke atas Gaza. Titik 4 adalah penaklukan penuh ke atas Asia Barat. Dan titik kelima membina garis baru yang dipanggil sebagai garis lintang daripada Bekaa Valley merentas Saida, Sidon, masuk ke Daraa dan masuk ke Mount Helman, masuk ke Daraa. Mount Helman dan Daraa dia dah dapat waktu kelang kabut jatuhnya kerajaan Bashar ni. Dia dah selinap masuk dah dengan 40 battle kebal. Tapi oleh kerana Syria negara tak ada senjata, kerana rakyat dia berpecah belah dari perang saudara, maka walaupun ada pura-pura satu perjanjian damai akan ditandatangan, tapi saya takkan sign untuk undur daripada garis yang dia baru lepas. Sebab dia perlukan garis ni untuk meletakkan amal-asyaran keadaan. Kalau kamu cuba menunjukkan sebarang campur tangan ketika kami nak ambil alih Gaza di tepi barat, kami akan masuk sampai ke Dapship. Jadi saya nampak kata Selasa, hari yang saya fikir kata bila Trump jumpa dengan Benjamin Netanyahu, kalau mengikut logik Allah tak ulang balik hati mereka berada dalam keadaan Trump akan merasa terpukul kerana Netanyahu akan mengatakan dia akan ikut kehendak atau nasional. Kecuali fakta yang kedua, sekiranya Allah izin berlaku perpecahan. Tapi mustahil lah Benjamin tak ukur kedudukan politik dia semalam. Bila dia keluar ke arah tu, dia ukur orang baru. Dia tahun 99 dah jadi Perdana Menteri. Dia ada pengalaman yang sangat kuas. Makin ada kemungkinan dia berurusan dengan Heroni. Sama ada orang Herati yang diserapkan ni tak dihantar ke garis tempur. Mereka akan menjadi pasukan sokongan kepada tentera. Manakala bukan Herodi akan masuk ke garis tempur. Sebab pokok Herodi ni tak pernah perang senjata. Dan malah kaki haram akan bagi mereka perang senjata. Mereka ni kita sebut macam Ahlul Pitak di kalangan Bani Israel. Ada soalan ni. Saya fikir kalau merujuk pada ustaz orang ramai, kalau merujuk pada ilmu wahyu, memang inilah keadaan yang Allah akan tinggalkan pada umat sampai akhir zaman. Ketika Rasulullah wafat di agama dah sempurna, tapi hamba dan umat tu yang akan berada dalam keadaan nyesat. Jadi kau perkara Paul kali alam seperti nak menghadapkan bahawa keadaan itu kuas dari risau. Seperti saya menganggap kata selain daripada pilihan cara berjemaah, iaitu melakukannya secara kami membuat kumpulan secara individu. Pilihan secara individu ini. Patulah yang terbaik hamba boleh bantu. Yang saya boleh bantu, Tuhan boleh bantu. Yang terbaik. Kerana dalam kataan nak tuding jari, kita pun dah tahu di kalangan kita ni siapa yang betul. Maksudnya dah tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah, kita tak tahu. Di kalangan kita ni siapa yang betul, kita pun tak tahu. Berarti menjadi rumit untuk kita perdebatkan isu ni. Kalau kita akan balik pada diri dalam keadaan begini, ada kecenderungan akan cari siapa yang salah di kalangan kita, maka akan rosak pakaian dari kita. Maka saya selalu nasihatkan awak dalam keadaan ini, carilah bahagian yang paling betul untuk kita buat. Supaya satu, kita boleh buat yang betul tu. Yang kedua, kita boleh pelada hati kita daripada siapa yang salah. Sebab hampir semua orang salah dalam keadaan sekarang. Kalau kita nak cari salah tu, saya pun rasa saya salah.
Sebab saya ni kalau ikutnya ni boleh beli tiket turun ke Lubnan. Saya serap dalam masuk sebab saya dah ada hubungannya lama dengan Hezbollah. Saya ada hubungannya lama dengan Hamas. Tapi tak tahulah cerita dunia anak saya siapa nak jaga. Kan mati dekat Bekaa Valley tu masa baloi tak anak saya. Bini saya ni jadi janda sebab laki dia kubur di Lubnan. Besok lah ke dia tombang selalu. Dia tengok. Tak tahulah. Jadi nak salahkan orang ni pasti semua ni kelihatan salah. Maka saya selalu bagi tahu pada tuan-tuan, kalau kita buka lidah kita menjadi siapa yang salah, maka rosak hati. Maka bahagian nak cari orang salah tu kita sembunyi salah. Manakala bahagian hati ni, apa yang tuan-tuan mampu buat lah, zakat kepada orang, bantu ke apa. Dan barunya bahagian yang paling ringan, saya kata berdoa pun susah. Tuan-tuan masih doa yang sama lah. Naik pangkat alam seriu, tukar sporin, bini rumah. So, sampai ke Mekah dia kau yang doa tu. Doa apa? Tak nampak kata buruk. Itulah jawapan yang saya jawab dalam bentuk tasawuf tu. Kalau kita nak salah kalau orang, bukan kata orang, kita pun nak salah. Kalau kita panjangkan lagi, ramai lah orang salah. Dia doakan Dr. Kuat Ibadah supaya 23 serangan yang mereka rancakan adalah putusan kabinet mereka hari ini. Kita betul. Boleh ambil salah air Dr. Sarah? Ada masa ke? Kita nak berhenti berapa? Perang ni secara sudah lah. 12 hari itu hari saya tak fikir kata Iran bagi buat counter back. Kadang kalau kita tengok kemakan hari ni pun Saudi dah jadi backpatcher untuk Iraq. Saudi di UAE tu. UAE adakan pertemuan dengan wakil saya. Ketua Kumpatan saya Lapid berjumpa dengan Menteri Luar UAE untuk merancang sekiranya berlaku perubahan kuasa di Israel, apa rancangan masa depan yang mereka boleh atur. Manakala Arab Saudi ni pergi mendapatkan lobby daripada Rusia untuk membantu supaya sekiranya Iran kena boykot, pasal Iran ni masuk pusingan sanction yang baru. Jadi Saudi juga mainkan peranan. Satu adalah Iran kembali ke media kebingat untuk dapatkan kembali kehadiran IAEA untuk semak daripada nuklear. Iran akan back to establish. Dia akan back to establish itu memulihkan kembali rangkaian nuklear sebab dia tak ada upayaan untuk bergerak tempoh darat kira jarak 1,500 km nak pergi ke Israel kan. Sebab tanggungjawab Israel yang paling dekat ni adalah tanggungjawab Saudi, tanggungjawab Iraq dan tanggungjawab Jordan kerana mereka berada jauh. Perang ni kita anggap selesai. Iran bangkit dalam tempoh 2-3 tahun ni lah sebab pemulihan dan juga kedudukan ekonomi dia 43%, inflation. Minyak dia dijual pada harga 30% lebih murah daripada masalah minyak dunia kerana minyak Iran ni disekap. Jadi daripada 100% minyak Iran ni 81% dia jual pada China. Jadi kata mungkin Iran mampu pulih pada tempoh 2 tahun. Satu adalah pulih dari segi kemusnahan yang dia dah ada. Kemudian dia pun dapat pengajaran banyak daripada perang ni. Bahawa perang ni berarti dia tahu lah perang ni dia bersendirian. Berarti perang ni dia bersendirian. Jadi kalau perang ni menjadi katalis hari 14, hari 15 kita akan lihat kemusnahan yang lebih besar. Sebab kita lihat dengan mata wenokok. Kita hanya nampak apa yang berlaku di Batu Mat, apa yang berlaku di Beersheba, di Haifa dan juga di Tel Aviv. Blow dia dapat masuk. Tapi saudara tengok kemusnahan yang berlaku di Iraq besar. Iran ni satu negara yang nak kumpul balik 2 bilion USD, kira 9 bilion ringgit Malaysia untuk memulihkan semua reaktor nuklear dia di Natanz, di Fordow, di F-Fahd yang musnah tu. F-Fahd 1,000 orang dia mati. Dia pun dapat ukur kedudukan senjata dia adalah hebat daripada yang dijangka, tetapi tidak boleh menyamai kedudukan senjata yang Israel ada dalam Israel ini bantu oleh Amerika. Itu dia pun tahu kata B2 bom yang dia kena hanya 8 tan. Dia kena hanya 8 tan, 6 tan di Fordow dan 2 tan di Natanz. Manakala yang kena di Isfahan tu 30 Tomahawk kan. Berarti dia tak kena 30 tan, dia tak kena 60 tan, dia kena 8 tan. Itu serangan yang dianggap sebagai Taj Menggo. Jadi Amerika masuk Taj Menggo, kami musnahkan fasiliti asas kamu, tapi tidak merosakkan 480 kg uranium tu.
Tapi kami harap kamu mengambil pengajaran. Dan saya sih rasa ambil pengajaran. Kerana dia dulu perang tu menjadikan dia rasa apa yang dia simpan selama berpuluh-puluh tahun ke atas Israel tak berbaloi dengan perang di mana dia bersedia. Sebab perang ni nak jadi berkesan, dia mesti nak irap atas sama. Dia mesti kalau teluk ada sama baru pergerakan armada darat ke dapat besar. Kalau tembak peluru daripada peluru ni menjadikan siapa lebih banyak peluru akan menang. Itu saja awak. Terima kasih. Nak kata Tok Sangat pukul 8 kita kena habis. Ucapkan terima kasih kepada semua yang ada ramai materi. Dan kemudian saya minta maaf kalau ada salah, ada silap. Dan saya memang tak penyak lah menyinggung. Tapi saya fikir ada satu masa bagi generasi saya ni untuk kebur para ulama semua yang saya fikir kata terlalu sibuk kerana isu tentang Sufi dan Syiah. Dan kampai saya kata lebih takut kita tentang Syiah dalam perang. Hinggalah seolah-olah yang kita belajar dalam Al-Quran tentang Bani Israel ni adalah perkara yang kedua. Menjadikan kebimbangan kita tentang Syiah ni seolah-olah itulah perkara yang pertama. Syiah ni memanglah sesuatu yang dalam kes kita kekal kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi memusuhi Syiah dan membenarkan secara tak langsung kepada Bani Israel dah pernah rasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.